kadang-kadang mungkin kita nak tengok kita punya partition kan, partition table ke apa semua kan untuk kita punya laptop kita sendiri. Mungkin baru tu kita pergi tengok dekat kita punya local disk tu. Jadi kita akan buat secara berhati-hatilah. So maknanya it's okay, you install aja macam biasa. You install macam biasa. Lepas tu masa nak create case ke, masa nak main-mainkan autopsi tu, make sure jangan kita load daripada apa nama, kita punya entire hard disk tu. Kita kena load daripada image file. Pilih kat situ image file. Okey, macam ni lah. Yang ini, yang saya punya ni kan, boleh nampak ni? Hello? Boleh nampak tak autopsi dekat saya punya screen? Boleh sir, boleh. Yang ini sebenarnya yang saya dah create case tau. Case yang hari ni kononnya saya nak tunjukkan you all lah. Tapi kalau okey, contohnya macam ni lah. Katakan saya close dulu yang ni. Okey, saya katakan saya close case. Saya close case kan. Okey, you masuk-masuk aja you akan nampak ni tau. You on aja you punya autopsi, dia load apa semua, dia akan tanya ni. Jadi katakan you buat new case. Dia kalau case tu dulu yang dah buat, you nak continue balik, you just open the case lah kan, open recent case ke apa. Jadi katakan kita start dengan new case. Bila start dengan new case ni, dia akan tanya kat dari mana dia nak simpan apa semua. Okey, nama case tu katakan bla bla bla. Okey, lepas tu kita next lah. Kita next. Lepas tu number 3 contohnya, case yang ketiga, lepas tu kita finish. Kita finish. Okey, dia akan tanya ni, nampak ni? Okey, this image or VM file. Yang local disk ni you jangan pilih. Kalau nak selamat lah, supaya jangan ni. Local disk, local files, allocated space. Yang ni unallocated space image ni you boleh ambil daripada ni. Jadi you sentiasa pilih yang ni lah. Tapi in order untuk you pilih yang ni, this image ataupun VM file ni, you kena download dulu yang daripada konsortium yang saya hantar link tu. You link, baru tu you boleh pilih yang ni. You pilih ni, bila lepas tekan next ni, dia akan minta kita nak cari dekat mana benda tu. Kan macam saya contohnya saya download dah already downloaded yang ni extended file ni. Jadi saya open, saya just next je lah. Nanti dia akan keluarlah benda ni. Ni kita boleh pilih. Nanti you belajar sendiri lah yang ni, saya tak payah tunjuk habis. Okay. Finish. So, dapatlah. Jadi ini yang extended tadi yang kita download. Tu. So, kita boleh view lah dia punya file tu kan. Dekat sini, dia punya source ni. Kalau you tengok kan, dalam image tu dia ada banyak partition tau. Dia ada volume 1, volume 2 sampai volume 14. So, kita boleh tengok satu-satu volume tu. Satu-satu volume tu. Okay. Itu contohlah cara kita nak guna autopsi. Ataupun kalau kita nak cari deleted file ke apa semua kan. Kat sini ada deleted file tak? File ni sekarang ni. Kat sini tak tunjuk ada deleted file mungkin. Ni contohnya ni file ni deleted. Kita boleh recover balik file ni sebenarnya. Walaupun dia dah delete tapi kita masih boleh recover. Itu cara kita guna autopsi lah, itunya cara yang ni. Okey, saya harap lepas ni you lagi bersemangat lah guna sendiri autopsi apa semua. So hari ni saya akan teruskan kelas ni. Dah ada semua dah? Belum ada lagi. So kita tunggu lagi 2 minit. Lepas 2 minit kita teruskan. Dah siap recording dah. Siapa tekan recording ni? Baguslah. Saya takut saya lupa. So ramai dah masuk. Ada 7 orang aja. Mana yang lain
Kita tunggu 2 minit lagi. Kita mula 10, pukul 11 10 minit. Pukul 11 10 minit kita mula. Kita ada lebih kurang 2 minit aja lagi. Okay, Assalamualaikum and good morning. Boleh kita mula? Kita mula sekarang. Salam. Okay. So hari ni kita proceed dengan kita punya kelas ni. Okay. Sebelum tu saya nak ingatkan sekali lagi yang mana yang belum install Autopsy tu, tolong install. Tadi sebelum kita mula ni tadi, sebelum ni pun saya dah ada cerita-cerita tentang masalah autopsi tu yang saya kata sebelum ni kena buat secara berhati-hati lah apa semua kan. Yang you all pun jadi takut, you guna VMware lah, guna apa kan. Sebenarnya tak perlu takut-takut. Okay. Autopsi tu dia macam tools yang biasa. You install, kemudian you boleh pakai. Bila you pakai, bila you run, you kena create kelas you kena create case kan, sebab setiap kali you tujuan you nak forensikkan file kan, jadi dia dah siapkan macam, nak kata template, bukan template lah, tapi macam prosedur dia yang you memang kena ikut dalam software tu. You kena create case, lepas tu dah siap you dokumentkan case tu, buat dia punya metadata about that case. And then dia akan tanya you nak load image file ke, ataupun you nak load the entire your entire hard disk ke. Yang itu you biasanya you akan load image lah kan, sebab saya pun dah ajar sebelum ni. Langkah pertama you kena buat preservation dulu kan. You pergi dekat site, you copy ambil all the images, and then you letak dalam you punya hard drive, you bawa balik.
barulah you boleh guna autopsi kan. You load lah you punya image tu, baru tu you buat analisis menggunakan autopsi. Kalau nak guna autopsi lah. Bagi kes kita ni memang kita guna autopsi sebab kita baru nak belajar kan. Jadi maknanya kita punya PC sebenarnya selamat bila menggunakan autopsi ni. Cuma yang kita kena berhati-hati, kalau misal kita nak diagnose sendiri kita punya PC ni, maka kita kena load kita punya disk, local disk. Dalam list apa tu, mungkin saya tunjuk kat sini. Okey. Di sini tak apalah, kemudianlah kalau ada masa kan kita tunjuklah. Nanti you load you punya disk, you punya image, dia akan keluarlah macam yang saya tunjuk ni, yang apa ni kan, image apa semua ni. Otherwise dia akan tunjuk you punya macam mana. Kalau you buka you punya local disk, dia akan tunjuk your local disk lah. So make sure nak guna autopsi dengan selamat, tak payah load yang local disk punya. Okay, you load yang images saja. Okay, ataupun your local file. Local file pun you kena buat berhati-hati lah. Make sure that local file tu maknanya you tak sayang you punya file tu lah. Maknanya sengaja you nak buat main aja kan. Okay. So hari ni kita nak teruskan yang kita punya kelas ni. Okay, for your information, bila saya cerita pasal teori ni, sebaik-baiknya you guna autopsi, you carilah mana-mana images dekat internet tu ke apa semua, and then you try to explore sendiri. Okay, so saya terang konsep, kemudian you explore sendiri macam mana dia, apa yang dikatakan data structure lah, apa semua tu kan. Macam contoh sebelum ni kita dah cerita tentang partition table contohnya kan, cerita partition table. So macam mana nak tengok partition table di dalam menggunakan autopsi itu sendiri. Okay, mungkin juga tak jumpa, in fact saya pun kadang-kadang saya tak jumpa, sebab bila kita download image daripada internet, kita akan dapat internet yang image yang mungkin yang sebagaimana yang kita harapkan. Okay, kadang-kadang dia punya image tu dia tak masukkan partition table lah, benda macam itulah. Ada kes yang macam tu. Okay, hari ni kita nak tengok PC based partition table. Konsep yang umum kita dah tengok yang sebelum-sebelum ni. Hari ni kita nak fokus kepada PC base saja. PC base ni maknanya macam kita punya laptop lah, kita punya desktop. Okey. Ini apa satu jalan ni? Boleh nampak skrin? Boleh, sir. Boleh. Topics. Okay, topics. Okay, objective of the chapter is to do, objective chapter ni untuk untuk buat volume analysis. Volume analysis. You pun dah faham maksud volume apa? Ikut keadaan kan saya kata sebab satu partition pun boleh panggil dia sebagai satu volume. The entire hard disk pun satu volume juga. Jadi kita tengok keadaan, tengok situasi waktu bila kita guna perkataan volume tu. Tapi bagi dia sini maknanya volume sini merujuk kepada partition. Okay. Objective of the chapter is to do volume analysis by looking into those partitions, analysis considerations, Apple partitions and removable media. Okay. Objektif ni memang beginilah, tapi dalam saya punya slide saya tak masuk semua. Okay, saya minta you all cari sendiri sebab saya ada bagi textbook, you carilah textbook 2 tu, you bacalah sendiri, you akan dapat jumpa benda jawapan-jawapan ni, apa objektif ni. Okay. Okay, kita start dengan DOS partition dulu. Okay, basically DOS partition yang macam mana yang saya cakap kan, DOS partition ni adalah dia punya apa kita panggil basic kepada Windows yang ada hari ini. Okay. Yang partition DOS ni sebenarnya dia tak ada satu yang betul-betul standard sebab dia macam ikut version, hardware version. Okay. Sebagaimana yang you tahu kan, Intel ni kan dia apa? Dia migrate kan? Bukan migrate, dia panggil apa? Panggil apa? Mengevolusi. Berevolusi dia evolve daripada satu version kepada satu version. Okay. Macam sekarang kalau zaman dulu i386 X86 ni zaman saya student dulu. Zaman-zaman saya student. Dia bermula daripada sini sampai dan sekarang ni dia dah pergi kepada Core i7 lah apa semua kan.
Tapi dia punya DOS tu, DOS bagi yang ni apa nama teknologi ni, dia evolve, jadi dia tak ada satu standard yang betul-betul kata orang pun unik lah. Has no standard name, master boot. Okey, dalam DOS partition ni dia ada satu yang paling popular sekali, iaitu master boot record. Yang ini biasanya kena ada. Dan modern sikit daripada itu yang menggunakan 64 bit, dia guna GUID partition table. Dia guna GUID. Okey. Nanti bila you ada masa, you tengok sendiri video menerusi link yang saya dah bagi tu. Dia ada berapa video saya dah bagi, saya check sekejap. Boleh respon berapa video dah saya bagi? Boleh chat, respon dekat chat. Saya check kejap. Mana saya bagi dia. Ada berapa saya bagi? Oh, baru satu. Saya cuma bagi satu. Okey, nanti saya akan bagi lepas kelas ni, saya akan bagi, minta you tengok sendiri video. Okey, saya akan bagi lepas kelas. Ini yang GUID ni, yang saya bagi ni GUID kan? GPT. Okey, GUID partition table. Okey. A basic disk refers to either an MBR or GPT disk. Okey, ini yang basic lah. Tapi yang hari ni kita akan tengok yang MBR dulu. And the partitions in the disk are independent and standalone. Basic disks have traditionally been associated with DOS partitions. Okay. DOS partitions are used with Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, and blah 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 blah. Ini FreeBSD ni Unix, Unix, OpenBSD pun Unix. Okay. So maknanya walaupun dia Unix system, Linux apa, tapi dari segi partitioning, disk partitioning, dia guna konsep DOS, masih menggunakan konsep DOS. Okey. Kita tu tak jalan. Okey, gerak Dah gerak belum? Skrin sudah gerak belum? Sudah sir, nampak. Okey, nampak Okey. Okey, tadi saya dah cerita MBR kan. MBR ni okey, mungkin you tak blur-blur kan. MBR ni stand for Master Boot Record. Okey, Master Boot Record. Okey, Master Boot Record ni dalam you punya hard disk, dia terletak kat mana? Dia terletak dekat dalam the first sector of your disk. Dekat dalam first sector kan, dah ingat kan hari tu kita ada dalam disk kita ada sector. Kan ada platter, ada track. Kemudian dalam track tu adalah terdiri daripada sektor apa semua kan. Okay, now pada address yang pertama sekali, sehinggalah address yang start daripada address yang ke kosong tu, dia mengambil sebanyak 512 byte. Yang itu dinamakan master boot record. Okay, apa yang ada dalam master boot record basically yang 446 yang pertama. Okey, baik yang sebanyak 446 yang pertama tu terdiri daripada bootable code. Okey, yang bootable code ni guna dia untuk dia berinteraksi dengan BIOS. Okey, dia BIOS interact dengan dia, bukannya dia berinteract dengan BIOS. BIOS baca benda tu, boot record tu, and then BIOS akan beritahu CPU apa the next action patut tahu kan, apa patut dibuat. And then at the same time, dalam master boot record ni juga, the following boot code tu adalah partition table tu sendiri. Okey, ada partition table. Ingat bila sebut partition table tu, maksud dia, kita cerita pasal table. Table tu maksudnya just a table. Okey, dia ada entry, dia punya column dia tu kan. Kita imaginekan macam tu je. Table, just table. Kemudian, macam mana dia tutup MBR ni dekat dalam hard disk tu, dia ada signature value. Okey, untuk setiap satu MBR tu dia mesti close dengan signature value. Tanpa signature value nanti dia hardware tu sesat dia tak jumpa baca kan. Dia akan dapat error lah kan. The boot code contains the instruction that tells the computer how to process the partition table and locate the operating system. Okey.
yang boot code tadi dia beritahu macam mana nak proses partition table tu, apa ni nak locate operating system apa semua kan. Yang itu BIOS yang akan baca, itu BIOS punya kerja. The partition table has 4 entries, each of which can describe a DOS partition. Okay, dalam masterboard record ni dia punya entry kepada partition table dia cuma ada 4 saja. Dia tak lebih daripada tu. Maksimum dia 4 saja. Okey, yang ini kena ingat betul-betul. Bila mana DOS partition aja dalam masterboard record tu dia hanya mengandung dia akan mengandungi partition table dan bilangan entry dalam partition table tu hanya ada 4. Okey, apa maksudnya kalau ada 4 saja apa nama partition table entry? Bermakna kalau menggunakan DOS yang common ni, kalau kita nak partitionkan DOS tu, nak partitionkan hard disk, kita hanya boleh partitionkan sebanyak 4 partition sahaja. Ini physical partitioning maksud saya. Dia cuma boleh 4 saja. 4 partition saja. Okey. Yang ini kita akan cerita kenapa 4 partition saja, nanti kita cerita lanjut selepas ini. So, okey, selain daripada okey, apa sebenarnya yang ada dalam table entry ni, partition table entry. Okey, dia akan mengandungi pertamanya starting CHS address. Ini starting CHS address ni maksud dia file system kepada sesuatu partition tu dia bermula di mana. Okey. Kemudian dia ada ending dia, dipanggil ending CHS address. Kemudian starting LBA address, number of sectors. Okey, untuk satu partition tu kan dia ada ikut kita kan, kita nak letak dia berapa banyak sektor ke apa semua kan. So benda-benda ni, maklumat ni semua dia akan letak dalam kita punya partition table entry. Okay, number of sectors in partition, type of partition, and the last one flags. Of course mesti ada flags, kalau tidak nanti dia sesat. Okay, the type field in the partition identifies what type of data should exist in the partition. Okay, bila kita buat partition ni, kita partitionkan hard disk, dia ada berbagai format. Okey, masa kita buat format tu kan, format AD kan, dia akan tanya kita nak format FAT ke, FAT12 ke, FAT16 ke, FAT32 ke, ataupun NTFS ke, ataupun apa lagi NTFS, selain NTFS saya lupa lah. Adalah, saya tak ingat lah, nanti saya ingatkan saya cakap. Ataupun you nak guna FreeBSD punya partition ke, okay. The type value is used differently by different OS. Okay, lain OS dia akan guna value yang berbeza-beza. Okay. Each entry also contains a flag field that identifies which partition is the bootable one. This is used to identify where the operating system is located when the computer is booting. Okey, dalam kita punya table entry tadi, table entry kepada bootable table tadi, salah satu elemen yang ada tu adalah satu indication sama ada sesuatu partition tu mengandungi bootable code ataupun tidak. Yang itu. Sebab macam ni, jangan confuse dengan yang the first sector yang saya cakap tadi kan, yang the first sector yang 512 tu, yang itu memang dia start dengan address kosong sampai kepada 512. Yang itu mengandungi yang pertama dia mengandungi bootable code diikuti dengan partition table kan. Okey, yang itu clear. Kalau misal kata kita nak install lebih daripada satu OS dalam kita punya sistem, dalam kita punya hard disk tu, maka kita perlu simpan bootable code tu dalam partition yang berbeza. Okey. Contohnya katakan kita punya laptop ni, kita nak letak dua OS, satu Windows, satu lagi Linux. So, kita kena partitionkan. Okey, this partition for Windows, this partition for Linux. Okay, the Linux bootable code must be reside in the Linux partition lah kan.
Therefore, the Linux partition tu, dia mesti ada indication dekat dalam kita punya table entry tadi, mengatakan that partition contains bootable code. Okey, ini maksudnya. Saya harap you all faham dah penerangan saya ni. Kalau tak faham baca sendiri. Okey. Masih lagi berkisar dekat basic MBR concept. Okey. Apa yang kita cerita tadi, kita boleh gambarkan dalam scenario tadi dalam bentuk begini. Okey. You ada partition table entry yang ini. Okey, memula sebelum tu yang dekat sini kan. This is the first apa nama tu? Okey, sepatutnya di sini, di atas kali ni kita nampakkan ada bootable code sepatutnya. Tapi kat sini dia terus nampakkan partition table. Okey, tapi tak apa. Ini partition table, dia cuma ada 4 aja maksimum. So, the first one ni dia akan refer kepada dia akan addresskan kepada partition table 1. Partition 1, and then the second one and second entry ni dia rujuk kepada partition yang kedua. Okey, yang ini ni guna tak? Yang lagi kes ini, 2 ni dia tak guna. So maknanya hard disk ni kita ada 2 partition. Kalau kita ada 2 partition maknanya table entry yang 2 ni macam tak ada apalah, tak kosong je lah, nilai dia kosong je kan. Okey. The MBR is a simple method of describing up to 4 partitions. However, many systems require more partitions than that. Okey. Tadi saya dah kata MBR partition ni, MBR ni dia konsep dia tak lebih daripada 4 dia punya partition dia. So, kalau kita ada hard disk yang besar kan. So tak mungkin kita nak cuma pecah setakat 4 partition. Mungkin kita nak pecah dia kepada 12 partition dan sebagainya. Macam mana cara kita nak buat? Ini menimbulkan satu masalah kepada MBR ni lah. Tetapi kita ada cara untuk mengatasi dia. Okey, ada cara sebenarnya. Okey. The solution tu macam mana? Kita baca terus ni. The solution to this design problem is what makes those partitions so complex. Apa yang kompleksnya? The basic theory behind the solution is to use 1, 2, or 3 of the entries in the MBR for normal partitions. Okay. Biasa kalau dalam table entry tadi kita ada sama ada kita guna setakat 1 entry, 2 entry, 3 entry ataupun selebihnya ada 4. Tetapi kalau kita nak lebih daripada 4 partition contohnya, maka kita gunakan table entry yang keempat tadi, kita gunakan dia untuk buat apa yang kita panggil kat sini an extended partition that will fill up the remainder of the disk. Okay? Saya harap dengan diagram selepas ni saya harap you all boleh faham. A primary file system partition is a partition whose entry is in the MBR. And the partition contains a file system or other structured data. A primary extended partition is a partition whose entry is in the MBR and the partition contains additional partition. Okay. Boleh faham tak ni? Tengok diagram lah lepas ni. Senang nak faham. Okay. Konsep dia begini. Kita ada 4 aja maksimum table entry. Okay. The first one dia menyimpan address dan apa semua tentang inilah yang pada partition pertama. Yang entry kedua dia simpan metadata untuk primary file system yang kedua, partition yang kedua dan seterusnya yang ketiga ni. Manakala yang keempat pula dia adalah menyimpan metadata bagi primary extended partition. Okey. Apa yang ada dalam primary extended partition ni sebenarnya dia seolah-olah dia akan replicate apa yang ada di sini. Dia bukan replicate. Dia replicate in terms of structure tapi not the content. Okey, dia replicate in terms of structure table entry ni ke sini dan dia punya content dia akan tunjuk ke dalam area yang ini, area primary extended partition ni pula. Okey, so begitulah cara kita nak extend partition kita kepada more than 4 partitions. Okey.
Okay, a secondary file system partition, ya ini yang kita extended tadi lah, yang a secondary file system partition, also called a logical partition in Windows, is located inside the primary extended partition, bounds and contains a file system or other structured data. Secondary file system portions, secondary file system partitions are equivalent to the partition that are described in the MBR, except that they are in an extended partition. Okay, tadi saya dah cerita benda tu. A secondary extended partition is a partition that contains a partition table and a secondary file system partition. The secondary extended partitions wrap around the secondary file system partitions and describe where the secondary file system partition is located and where the next secondary extended partition is located. Okay. Okay, ni kita tengok diagram ni, lagi senang nak faham. Okay, tadi yang extended, yang secondary extended ni yang merujuk kepada yang ini kan, merujuk kepada yang di sini, primary extended ni. So apa ada dalam ini sebenarnya diterangkan dalam diagram 5.3 ni. Okay, dalam 5.3 ni apa yang dia ada adalah dia ada partition table. Okay, dia ada partition table. The first entry ni refer kepada apa nama dia punya file, dia punya file system dia. Yang secondary ni pula dia mengandungi second extended. Dia mengandung extended pula. Okay, dia tak direct kepada partition yang kedua dalam secondary ni, tapi dia akan mengandungi secondary extended. So apa dia dalam the secondary extended ni? Dia ada partition table. Kemudian the first one ni refer kepada yang ini. Dia tunjuk kepada secondary file system 2. Okay, begitulah cara dia linkkan partition tu dengan yang physical one yang empat yang pertama tadi. Okay. Okay, ni apa ni? If you want more than 4 partitions, we must create up to 3 primary file system partitions in the MBR and then allocate the rest of the disk to a primary extended partition. Betul lah kan? Tapi sebenarnya kalau kita nakkan kata orang pun awal-awal lagi, okey kita nak ini case kita pandai lah, kalau kita pandai tak nak guna yang default ni. The first table tu, the first table entry tu kita gunakan untuk yang primary. The second one kita terus guna extended pun boleh, tak ada masalah. Benda tu boleh dibuat, tak ada masalah. Ikut kita, ikut ketujuan kita nak partitionkan hard disk kita untuk tujuan apa kan, itu terpulang pada kita. Inside the primary extended partition, we use the linked list partitioning method. Okey, yang tadi tu kan macam diagram tadi kita panggil dia linked list lah. We can optimize the linked list design by putting a partition table at the beginning of the primary extended partition. Macam tadi lah kan, kita letak dekat beginning ni, kita guna kita point kepada file system untuk yang extended yang ini. Kemudian yang ini dia point kepada yang second extended, tapi yang second extended ni sebenarnya dia mengandungi dia adalah menjadi extended kepada yang ini. Okey. It can describe one secondary file system and one secondary extended partition. Okey. Ini contoh yang saya nak boleh bagi. You baca sendiri rasa insyaAllah you boleh faham. Consider an example, we have a 12 GB disk and we want to break it up into 6 2 GB partitions. We create the first 3 2 GB partitions using the first 3 entries in the MBR. Okay, yang ketiga yang pertama kita letak dalam MBR. Okay. And the remaining 6 GB is allocated to a primary extended partition which spans from 6 GB to 12 GB. Okay.
So ini you boleh baca sendiri. Okay. So diagram tadi daripada 12 GB tu macam mana kita nak jadikan dia kepada 6 partition. Okay, diagram dia lebih kurang begini. Okay. So you ada 2 GB yang pertama, 2 GB yang kedua, 2 GB yang ketiga. Okay, untuk 1, 2, 3 ni basically dia punya file partition table dia, partition table entry dia berada di dalam MBR ni. Tetapi yang untuk yang extended ni, okey, yang manakala yang ujung ni, yang last ni dia refer kepada extended primary extended partition. Okay, inside this primary extended partition, okay, you ada satu lagi table apa? Ni partition table, okay. Okay, dia yang pertama ni dia akan merujuk yang file partition yang ini. Yang ini ni merujuk kepada secondary yang ini. Tapi dalam ini pun dia ada lagi table, okay, dia ada lagi table. The first ni dia rujuk kepada yang ini. The second one dia rujuk pada yang ini. Yang ini pula ada lagi table dalam dia. Yang ini rujuk pada sini. Dan yang ini rujuk pada tak ada apa-apa lah. Okay, so beginilah cara gambaran yang kita boleh view dalam kita punya DOS partition. Okay. So kalau kita menggunakan autopsy, basically kita boleh nampak ni partition table ni. Tetapi nak kena pandai-pandai lah. Kena faham dia punya hexadecimal value dia. Okay. Kena tahu hexadecimal value dia. Size dia berapa. Macam contoh, size table entry berapa byte. Okay. Okay. Kita dapat tahu kat sini. Semuanya total dia ada 4 entry. Okay. Dia mengambil masa pula. Dia mengambil berapa banyak byte. Kalau kita dapat tahu benda tu, maka baru itulah kita boleh baca dia punya data structure, dia punya apa ni, linked list ni. Kita boleh nampak, kita boleh gambarkan dia, kita boleh lukis balik di kertas apa semua, kita baru betul kita boleh nampak. Okay. Extended partitions have special types that are used in their partition tables, partition table entries. To make this confusing partition scheme even more confusing, nak bagi lagi confused, okay. There is more than one type of extended partition and they do not differentiate between primary and secondary extended partition. That's why lah kita kena tahu data structure. Okay, data structure, format dia apa semua kita tahu data structure, and then kita view pakai autopsy, kita boleh trace. Okay. Yang dimaksudkan confusing ni kat sini, sebenarnya bagi saya taklah confuse kalau kita dah tahu. Tapi kalau kita tak faham yang ini, yang struktur yang ini, memang kita akan confuse. Okay? Sebab logically, dari segi human kita punya interpretation, logiknya sepatutnya dekat sini, letaklah partition table tu kat sini kan. And then just pecah-pecahkan je dalam ni primary apa secondary dalam ni. Refer aja kat sini, tapi tak sebenarnya. Dia pecahkan ikut macam ini. Okey. Dia pecah satu ni, okey, satu partition. Lepas itu dekat dalam sini satu ni ada extended, okey. Rujuk pada extended yang lain, lepas itu ada lagi table begitu. Dia memang konsep dia begitu. Okey. Kalau kita nak nampak lagi segi logik akal kasar kita, sepatutnya kat sini ada 4 kan. Yang ini sepatutnya refer kepada yang ini. Lepas tu yang ini refer kepada yang ini. Lepas tu ada yang ketiga ni refer lagi yang ini kan. Patutnya buat macam tu, tapi tak. Yang sebenarnya begini. Kalau kita faham begini, maka tak ada masalah. The common types of extended partitions are DOS extended, Windows 95 extended and Linux extended. Okey, yang ini saya tunjuk contoh ni dengan sistem yang dah lama-lama tapi dari segi basic konsep dia sama aja. Okey, yang ini kita nak tengok dari segi apa sebenarnya yang ada dalam masterboard record. Tadi kita dah cerita, hari ni topik kita masterboard record kan. Tadi saya dah cerita dalam masterboard record tu salah satunya ada partition table. Okey, yang partition table dah selesai. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pula kalau kita guna autopsy dekat mana partition table tu bermula. Okey.
So senang aja sebenarnya diberitahu kat sini. The boot code in a DOS disk exists in the first 446 bytes of the first 512 byte sector, which is the MBR. Okay, kan tadi saya dah cerita kan, the first sector of your hard disk kan, yang mula-mula sekali mengandungi you punya MBR. Berapa saiz MBR ni adalah sebanyak 512. Okay, dalam 512 tu start daripada the first byte dia sampai kepada byte yang kepada 446, benda itu mengandungi bootable code. Selepas bootable code tu, barulah dia diikuti dengan table entry, partition table. Okey, dalam partition ada mengandung partition table entry lah. Okey. The end of the sector, okay, dia cakap ni, the end of the sector refer kepada 446 ni. The end of the sector contains the partition table. The standard Microsoft boot code process the partition table in the MBR and identifies which partition has the bootable flag set. Kan tadi ada cakap kan, dalam kita punya kita punya partition tu, kalau benda tu mengandungi bootable partition, maksud yang bootable partition ni adalah OS tu sendiri. Kalau yang tadi yang bootable code ni, dia merujuk kepada bootable code dalam arti kata BIOS yang akan baca. Tapi yang ini, yang bootable code yang second yang saya maksudkan ni, yang berada dalam other partition, okay, dia akan dibaca oleh selepas kita punya PC on, BIOS dah baca bootable code tadi, kemudian CPU pun dah mula up sikit. Okey, sekarang CPU nak teruskan upkan dia punya operating system. So sekarang ni operating system tu mungkin berada di, the code for operating system tu mungkin berada di other partition. Ini yang dia punya maksud dia ni. Okey. So that partition yang mengandungi bootable operating system tu biasanya dia ada dia punya flag dia. Then that flag dia reside, dia punya flag tu, dia punya value tu berada dalam kita punya table entry. Okay. The code in the start of the partition will be operating system specific. Okay, yang ini kalau misal kata kita katakan kita dapat tahu, okay, partition yang ketiga mengandungi operating system. So dia akan start bermula daripada itulah yang the first code, the first partition, the start of the partition. Okey. Ini cerita lama. Boot sector viruses. Mungkin zaman sekarang mungkin yang ini kurang sikit kot, sebab yang ini dah banyak dia punya panggil antivirus. Antivirus dah capable untuk cegah boot sector virus ni. Kalau zaman-zaman saya dulu, memang ini memang cukup bahaya sekali. Kita ada boot sector virus. Apa dia buat virus ni? Dia akan duduk dalam kita punya boot code yang tadi tu, yang the first 512 byte tu kan. Kemudian bila kita on aja, dia akan copykan kod dia tu ke dalam file-file lain lah. Dalam file lain dia tambah ke apa semua kan. Kemudian file tu kalau kita open dekat komputer lain, okay, dia akan masukkan virus tu dalam boot code komputer kawan tu. Macam itulah cara dulu punya virus bergerak. So sekarang ni kita dah ada antivirus. Mungkin yang ini dah kurang lah masalah ni. There are two ways to have multiple operating system. Okay. Saya dah cerita benda ni 2-3 kali. Kita ada laptop, kita ada PC, kita ada desktop. Mungkin kita nak letak 2 operating system. So, apa cara dia? Maksud saya, apa cara BIOS boleh kenal benda tu? Boleh kenal ataupun dalam arti kata lain, BIOS kena determine which operating system yang user nak. Okay. So basically, dalam MBR tu, masterboard record tu, dia punya source code tu, dia punya code dalam tu, dia akan ada satu mekanisme untuk membolehkan komputer kita
sebelum kita upkan operating system tu ditanya, you nak up pakai Windows or you nak up pakai Linux contohnya. Okay. So ini ada dua cara lah. Satu, Windows handle this by having code in the bootable partition that allows a user to select which OS to load. Yang keduanya, the other method is to change the code in the MBR. Yang pertama, kita gunakan Windows tu sendiri untuk dia tanya untuk proceed, sama ada nak proceed dengan Windows ataupun nak proceed with other operating system. Dan satu lagi, modify code di dalam MBR. Okey, ada dua cara. Tapi kalau saya lebih prefer yang cara yang pertama lah. Okey. Sebab yang cara kedua tu agak low level sikit. Okey. Sebenarnya benda ni tak susah mana. Yang penting kita tahu dan kita betul-betul pasti buat benda tu. Semua ni ada dalam manual selalunya. Okey, masa kita nak install sistem tu memang kita kena betul faham lah. Those partition tables exist in the MBR and in the first sector of each extended partition. Conveniently, they all use the same 512 byte structure. The first 446 bytes are reserved for assembly boot code. Ini saya tadi pun dah cakap kan. Code needs to exist in the MBR because it is used when the computer is started, but the extended partitions do not need it and could contain hidden data. The MBR layout is in tabular form, can be found in table 5.1. Okay. Yang ini data-data yang diletak dalam partition table. Okey. Untuk kita lebih faham, lebih senang nampak, mari kita tengok autopsy ni. Autopsy yang saya dah already download ni, okey, sekarang dia ada berapa volume ni? Ada 14 volume. Oh tak, ada yang tak ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 volume. Okey, ada 10 volume. So yang ini volume yang pertama unallocated. Kita tengok volume yang kedua, you tengok kat sini ada MBR ni kan. Bila kita klik kat MBR ni, saya klik dekat MBR, apa yang kita boleh tengok, kita boleh periksa adalah kita periksa dekat hexadecimal dia. Okey. Okey. You tengok dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, you nampak tak 55AA ni? 55AA ni adalah nilai flag. Nilai flag ni berarti nilai yang mana? Nilai yang ni tadi. Nilai yang oh tak ada lagi. Saya belum ajar kot. Belum tunjuk lagi. Oh dah ni. Rujuk ni. Okey, you tengok tadi yang master boot record tu kan dia ada 512 kan. Okey, byte 0 hingga 445 adalah boot code. Dah cerita tadi. Okey, byte bermula daripada byte 446 sehingga kepada 509 dia adalah partition table. Partition table entry. Okey. 446 hingga 461 dia adalah partition table entry 1. 462 hingga 477 dia partition entry yang kedua, dan last sekali you akan nampak pada byte yang 510 hingga 511 dia adalah signature value. Okey, kita tengok dekat autopsy ni. Tengok kat sini. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Okey. Dekat autopsy ni you akan nampak 55AA. Okey. 55AA ni, benda ni adalah little endian. So apa perlu buat dengan little endian? Kita kena terbalikkan. Bila kita terbalikkan, dia akan dapat nilai AA55. Okey, ini adalah flag bagi signature value. Apa signature value tu maknanya dia menandakan bahawa tamatlah tempat MBR tadilah. Itu maksud dia. Okey.
signature value. Okey, lepas tu dekat sini dia daripada 0 hingga byte yang ke 446 ni bersamaan dengan 1 BE, okey, dalam bentuk hexadecimal dia adalah 1 BE. So kita tengok address kat sini 1 BE. 1 BE mana 1 BE? Okey, 1 B0 ni. 1 BE kita ambil 10 daripada sini, kita start daripada sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E15 sorry, E15 11 12 13 14 15. Okey. Berada di sini. Okey. Maka di sini adalah penamat kepada bootable code. Okey, bootable code. Penamat pada bootable code, maka entry table entry bermula di sini. Okey. 1 2 3 4 kan? Ada 4 kan? Table entry. Ada 4 semua. Table entry dia bermula di sini. Kemudian dia berakhir di dekat dia punya sini, dekat sinilah. Okey. Tu cara tengoklah. Saya tunjuk cara tengok. Okey. So you dah nampak tadi. Okey. Ini apa ni? Yang ni dulu. Okey, yang ini 446 hingga 461. Okey, partition table entry. So you boleh bacalah kat sini. Dia 446 sehingga 461. Dia di sini sehingga berapa byte tu? 461 adalah sampai ujung sinilah. Saya malah nak kira. Tapi yang pentingnya dia ni semua sama size. Kemudian dia punya ending dia berada di sini. Okey. So apa sebenarnya nilai-nilai yang berada dalam ni, ditunjukkan dalam nilai ni adalah partition table entry punya value. So kita refer pada 5.2. 5.2. So apa ada kat situ adalah bootable flag. Okey, bootable flag yang ini. So kita boleh tengok di sini daripada table entry ni. Okey, sebab kat sini ini yang table entry ni merujuk pada, dia akan rujuk pada partition lain kan. So partition lain tu kita boleh tahu sama ada dia adalah bootable partition or non-bootable partition. So lepas tu dia diikuti off. Dia diikuti pula dengan nilai-nilai ni lah. Okey. Last sekali saya sektor apa semua dah ada. So okey. So next, saya harap you all boleh practice sendiri dengan autopsy tadi. You download file daripada internet apa semua yang berkaitan. Nanti saya akan bagi link contoh-contoh data yang boleh download and then you boleh export sendiri. Okey. Data structure. Okay, MBR data structure. The starting and ending CHZ address have 8 bits head value, 6 bit. Okay, yang ini saya rasa you baca sendirilah. You baca sendiri and then you main dengan autopsy. Okay. And then yang ini sum of type values for those partitions. The partition type field identifies the file system type that should be in the partition. A list of common partition type is given in file. Ini kalau kita tengok dekat autopsy tadi. Mana autopsy? Oh, masa dah nak habis. Sekejap lagi. Kalau kita tengok kat sini kan, dia ada sini ada DOS FAT16, DOS FAT16 apa semua ni kan. Sebenarnya yang itu dia ada dia punya indication dia. So nilai-nilai indication tu kita boleh tengok di sini. So dengan mengetahui nilai indication tu kita boleh explore nilai ni. Kita dengan syarat kita tahulah dekat mana kan. Kita boleh explorekan dia. Okey. Sebenarnya ini image yang saya upload ni dia tidak mengandungi secara keseluruhan
file tu sebab dia terminate dekat sini saja. So sebenarnya ini tak berapa bagus punya image lah. Kena cari yang image yang lain. Ini apa ni? Primary unlock. Okey. Betul lah, ini tak ada. FAT2 no extended. Oh, ini dia punya data dia. Ada. So MBR, dari MBR ni dapatkan dia punya table entry. Okey, biasanya dalam table entry ni dia ada dua je, sama ada yang ini dengan yang ini. So dia ada dua partition. Untuk volume yang ni, untuk ada yang ini dia ada dua pula partition dalam ni. Okey. Alright. Okey, read your textbook. Okey, ini muka surat 33, you bacalah sendiri. Yang dalam surat textbook tu, dia punya analisis dia menggunakan Linux punya command Tapi konsep sama. Cuma kalau kita guna autopsy ni dia dalam bentuk graphical lah, tapi sama juga, kita kena faham address dia, dia punya data structure, berapa byte, berapa apa semua. Okey, represent nombor apa semua. The extended partition use the same structure in the first sector as MBR does, but they use it to make a linked list. Ini you baca sendirilah. Ini yang tadi, sama yang tadi yang saya dah terangkan ni. So saya habis dulu kelas di sini. So kita akan sambung next week. Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita berakhir? Ada apa nak tanya? Boleh chat, boleh hantar chat. Tak ada Kalau tak ada, saya habis dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.